alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hari ini buka buku muka surat dua. Surat dua. Faedah. Salat disamakan dengan manusia. Rukun di atas kepala. Kalau manusia tak ada kepala, mati. Maksudnya rukun mesti dibuat. Syarat ialah nyamuk. Kalau ada kepala, nyamuk tak ada, orang tu mati. Betul kan? Mayat tu kan ada kepala dia, tapi nyamuk tak ada. Jadi syarat sah solat tu sama dengan nyamuk. Rukun sama dengan kepala. Sunat abaran ialah anggota lain. Sunat abaran sama dengan kaki, dengan tangan. Kalau kaki tak ada, orang boleh hidup tak? Kaki tidak ada, dia boleh hidup tak? Tapi dia susah ke dia senang? Jadi maksudnya kaki itu penting kan? Tangan itu penting. Itu sunat abaran. Sunat abaran ada berapa tak dalam solat? Sunat abaran satu, kunut dua, tasyahud awal, tiga, salawat ke Nabi masa kunut. Kan hujung kunut tu, wa astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu alaihi salawat tu sunat abaran. Begini tuan, salawat ke keluarga Nabi pada tahiyat akhir. Okey, itu sunat abaran. Dan sunat haidah adalah rambutnya. Siapa lebih handsome? Orang botak ke orang rambutnya? Jadi sunat haidah tu selain daripada kunut, selawat Nabi dengan kunut, tahiyat awal, selawat ke Nabi, keluarga Nabi tahiyat akhir. Itu sunat haidah. Baik. Jadi untuk orang tu jadi cantik, dia mesti ada nyamuk kan? Nyamuk tadi apa dalam solat? Nyamuk tadi dalam solat apa? Syarat-syarat solat. Yang kedua dia kena ada kepala mesti. Jadi kepala tadi dalam solat apa? Rukun. Kemudian dia mesti ada anggota utama ni, tangan, kaki, dia mesti ada mata, jadi anggota utama ni tadi dalam solat apa? Sunat abaran. Jadi kunut kena baca, ayat awal kena baca. Dan sunat apa tadi? Rambut kan dalam solat sunat-sunat yang biasa. Jadi maknanya untuk orang tu jadi handsome, semua tu kena ada kan? Nyamuk kena ada, kepala kena ada, tangan, kaki, mata, telinga semua kena ada, kuku kena ada, dan juga dia kena ada rambut. Jadi bermakna ini nak mengenal solat ni bermakna solat yang kita buat, yang wajib mesti buat, yang sunat mesti buat. Itu maknanya. Dia tak boleh tinggal yang sunat. Nanti solat kita itu tak cantik. Jadi solat yang cantik ni dalam istilah fiqh dinamakan sebagai solat yang sempurna. Jadi solat yang sempurna yang wajib kena buat, senang wajib ni rukun-rukun. Yang sunat kena buat, sunat abaran kena buat,
sunat hai'ah pun kena buat. Baik. Rukun solat 13. Ini nak kira yang wajib. Sebab itulah yang dinyatakan oleh An-Nawawi dan kitab Muharram dengan menjadikan Tamanninah sebagai sifat yang terangkum dalam rukun-rukun perbuatan. Tak apalah, ini sebagai pengetahuan yang rukun solat berapa nak? Setakat yang nak tahu apa? Rukun solat 13 kan? Apa dia 13? Jom kira. Niat, berdiri, takbiratul ihram, Fatihah, rukuk, kalimah i'tidal, sujud 2 kali, duduk tersujud, baca tahiyat, tahiyat akhir, duduk baca tahiyat akhir, salawat ke Nabi masa tahiyat akhir, ke keluarga Nabi sunat apaan? Ke Nabi itu wajib, salam tertib. 13 ni ada poin penting sini ni. 13 ni kalau kita kira tamanninah dalam setiap perbuatan tadi, rukuk dengan tamanninah, i'tidal dengan tamanninah, sujud 2 kali dengan tamanninah, duduk antara 2 sujud dengan tamanninah, dia akan jadi 13. Jadi kalau anak-anak tuan-tuan dengar penceramah ustaz kata, tak, rukun solat ada 18 gitu. Kita kata, oh betul. Jangan salah kan? Macam mana boleh jadi 18? Jom kita kira. Selain rukun, dalam kitab tampil, Nawawi menjadikan rukun solat sebanyak 18. Selain rukun yang 13, beliau menambah tamanninah dalam rukuk, tamanninah dalam i'tidal, tamanninah dalam sujud, dan tamanninah dalam duduk antara 2 sujud, serta niat kedua solat di penghujung solat. Okey, jom kita kira 18 Macam mana dia boleh jadi 18? Niat, berdiri, takbiratul ihram, Fatihah, rukuk, tamanninah dalam rukuk. Tadi kira sekali, ini kira asing. Rukuk lain, tamanninah dalam rukuk lain. I'tidal, tamanninah dalam i'tidal. Sujud 2 kali, tamanninah dalam sujud 2 kali. 10 baca tahiyat akhir, salawat ke Nabi tahiyat akhir, duduk baca tahiyat akhir, salam, tertib, niat keluar solat. Oh, ni satu. Mana satu tu? Yang ni mana satu? Semula-semula niat, berdiri, takbir, Fatihah, rukuk, tamanninah dalam rukuk, i'tidal, tamanninah dalam i'tidal, sujud 2 kali, tamanninah dalam sujud 2 kali, duduk antara 2 sujud, tamanninah dalam ketika duduk antara 2 sujud, baca tahiyat, salawat ke Nabi tahiyat akhir, duduk waktu baca tahiyat akhir, salam, niat keluar solat, salam, tertib dulu, kemudian niat keluar solat. Ada 18. Jadi kalau dengan penceramah ustaz kata rukun solat 18, nanti anak-anak aku betul. Kan? Betul disuruh kira. Macam bawa kira dia. Jadi dia nak kira. Dia sama macam 13 tu, cuma pecahkan rukuk, tamanninah dalam rukuk. Jadi 17 campur 4, jadi 13 campur 4 jadi 17. Campur satu lagi niat keluar solat. Maksudnya Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Aku dah habis solat dah ni. Dia kata niat macam tu. Okey, itu jadi 18. Selain rukun kita dalam kitab At-Taqi Ar-Radha, An-Nawawi menjadikan rukun solat sebanyak 17.
Kerana menurut pendapat Al-Asah, niat keluar solat tidak wajib. Tadi kan 14 tadi tolak je niat keluar solat, jadi 17 kan. Dalam kitab Al-Hawi pula, beliau menjadikan rukun solat sebanyak 14. Selain rukun yang 13, beliau menambah tamakninah sebagai satu rukun. Tetapi beliau menjadikan tamakninah dalam keempat-empat rukun, iaitu rukun, i'tidal, sujud dan duduk antara sujud sebagai satu rukun sahaja. Jadi 13 tadi kan, niat, diri, takbir, Fatihah, rukuk dengan rukuk, i'tidal, sujud 2 kali, duduk sujud, baca daya akhir, solatkan Nabi daya akhir, duduk untuk baca daya akhir, dan tertib salam tertib. Jadi 13. Jadi 14 macam mana? Dikir menjadi tamakninah. Dikir satu je. Tamakninah dalam sujud, rukuk, i'tidal, sujud, duduk sujud, dikir satu. Jadi 13 satu jadi 14. Okey. Jadi kita berhenti dekat situ. Apa poin dapat? Apa isi penting yang dapat daripada ada yang kata 13, ada yang kata 18, ada yang kata 17, ada yang kata 14. Apa benda yang penting dalam tu? Yang ini nak beritahu semua itu menyebut tamakninah. Yang 13 tamakninah sebut sekali dengan rukun, rukuk dengan tamakninah. Yang 18 kira asing, rukuk lain, tamakninah dalam rukuk lain. 17 sama lah kan. 14 rukuk lain, i'tidal lain, sujud lain, duduk atau sujud lain. Dikira satu pula. Dalam 4 tadi, rukuk, i'tidal, duduk atau sujud, sujud 2 kali, duduk sujud. 4 ni dalam tu tamakninah, satu tamakninah untuk 4 ni. Jadi maksudnya setiap rukun perbuatan ada tamakninah. Dan tak ada seorang ulama pun kata dalam mazhab Syafi'i yang tamakninah tu tak wajib. Tak ada seorang pun yang kata tamakninah tu tak wajib. Semua kata wajib. Jadi bila tak ada tamakninah, dia sama seperti tak ada kepala. Maksudnya solat dia mati. Sama seperti tak ada kepala. Maksudnya solat dia batal lah. Kepala dah mati kan. Jadi tak boleh hidup. Jadi solatnya tak sah. Boleh. Timur solat lah. Tamakninah tu apa? Tamakninah tu apa? Anak jawab. Ini yang tak pegang buku ni jawab tamakninah apa? Pasti. Duduk seketika. Itu duduk. Kalau rokok ada duduk. Berhenti sekejap. Berhenti sekejap. Kalau yang 50%. Tak dapat 90. Baik, jom kita tengok setiap rukun itu. Mula-mula kita tengok rukun rokok. Muka surat 89. Minimum rokok minimum. Cuba tengok saja rokok minimum. Minimum rokok. Minimum ni maksudnya yang paling kurang lah. Kurang pada itu tak sah. Minimum rokok yang wajib. Jadi hukumnya wajib. Bagi orang yang salat berdiri. Kalau salat duduk lain. Bagi yang salat berdiri
yaitu duduk lurus ke hadapan sekadar dua tapak tangan yang normal kejadiannya sampai ke dua lutut sekiranya dia tak meletakkannya. Jadi kalau orang tanya tuan-tuan nanti anak-anak apa hukum letak tapak tangan kat lutut waktu rokok, sunat ke wajib? Cuba jawab. Tapak tangan ni letak kat lutut masa rokok, sunat ke wajib? Wajib. Wajib ajaran sesat, salah. Hukumnya sunat. Tengok Putusan 90. Wajib tamakninah dalam rokok. Itu sih tamakninah. Jadi ulama-ulama dulu boleh tekan ni tamakninah ni. Syarat sah rokok. Maksudnya wajib ke sunat tu? Kalau kata syarat sah, wajib ke sunat? Wajib. Mesti dengan tamakninah berdasarkan hadis musii'u sholatuhu yang telah lalu. Cuba pergi mungkin surat 15. Hadis musii'u sholatuhu, surat 15. Itulah hadisnya. Hadis musii'u sholat. Orang yang solatnya tak sah, yang Nabi tegur waktu dia solat dalam masjid Nabi. Idza qumta ila sholati fakabbir thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an thumma rfa' hatta tatma'inna. Tatma'inna itu tamakninah kan? Apabila qumta kamu bangun ila sholat, hendak mendirikan sholat, fakabbir maka hendaklah bertakbir, itu takbiratul ihram. Thumma kemudian iqra, bacalah ma tayassara ma'aka minal Qur'an, ayat-ayat Al-Quran yang kamu ingat. Faham? Sebab tu kalau solat fardu tuan-tuan, kalau orang baca Quran sambil tengok baca surah sambil pegang mazhab itu, banyak ulama kata tak? Tak boleh. Sikit kata boleh. Kalau solat sunat, banyak kata boleh, sikit kata tak boleh. Lepas tu kalau kita solat kat rumah atau solat fardu, bacalah apa yang ingat. Surah apa ingat? Inna a'tayna, baca Al-Baqarah, baca Al-Baqarah rakaat pertama. Baik lagi, thumma kemudian irka', thumma raka', kemudian hendaklah rukuk, hatta sehingga tatma'inna raki'an, sempurna tatma'inna rukuk. Itu tatma'inna itu tamakninah. Thumma rfa', rukuk kan tadi kan rukuk, kan perbuatan. Thumma rfa', kemudian bangun, irfa' itu bangun. I'tidal hatta ta'tadila qa'iman, sehingga sempurna tamakninah berdiri. Thumma sujud, kemudian sujudlah, hatta tatma'inna sajidan, sehingga sempurna sujud, sempurna tamakninah sujud, tatma'inna tamakninah. Thumma rfa', kemudian bangun duduk, atau duduk antara sujud duduk antara dua sujud, hatta sehingga tatma'inna jalisan, sehingga sempurna tamakninah duduk. Thumma fa'al dzalika fi sholatika kulliha, kemudian lakukan seperti itu sepanjang solat. Jadi ini dalil hadis Rasulullah SAW yang mewajibkan tamakninah. Kemudian 90, syarat sah rukuk ialah mesti dengan tamakninah berdasarkan hadis musii'u sholatuhu yang telah lalu. Kerana apa tuan-tuan? Pada satu hari Rasulullah SAW tak solat, para sahabat lain tak solat, masuk seorang sahabat ni buat solat sunat, bukan solat fardu, solat sunat. Dia macam sperik,
Dia solat tu macam spring, dia tak ada tumaninah. Lalu Nabi panggil, mari kamu sini. Apa solat macam batu ayam tadi tu? Lalu sahabat kata, tak boleh ke? Lalu disabdakan hadis tadi. Bila kau nak solat, takbir, baca Fatihah, Al-Fatihah kan, baca surah yang rukuk dah ada tumaninah. Itu Nabi bimbing sahabat. Melalui hadis tadi dan tuan-tuan, dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada tak ke masjid? Kitab Ihya Ulumuddin ada? Tak? Ada? Ada? Kena cari ya? Pasti jangan baca. Nanti tuan-tuan masih Melayu ke sekarang? Bahasa Melayu, dia boleh hitam kita sedang kan? Dia nampak kan? Nanti cari situ bab jilid 1 tu. Nanti jumpalah hukum fardu ain solat ni. Hukum menuntut ilmu tentang solat ni. Dia kata fardu ain. Fardu ain ni bukan hanya pada orang yang menuntut ni. Melalui hadis tadi lah. Juga siapa yang nampak orang tu solat tak betul, orang ni solat tak betul, saya nampak, hukumnya wajib saya membetulkan. Lepas tu saya ada solat, saya tak nak ada ni. Saya tak ada tuan-tuan pergi umrah, sebab saya tak wajib tuan-tuan ada umrah. Solat ni wajib ada. Hukumnya wajib. Kalau saya tak tegur orang ni tak elok solat tu, saya kongsi dosa dia. Dia berdosa sebab solat dia tak sah tadi, tak elok tadi, saya pun berdosa juga. Sebab itu kita kena bimbing. Nampak anak solat tak elok, kita bimbing. Jadi tumaninah rokok. Soalan dia, apa makna tumaninah? Jom tengok buku surat 90. Tengok buku. Kau melopok, tengok. Mana buku surat 90 dah, dah jumpa dah. Wajib tumaninah, dah jumpa dah. Maka baca kuat sikit. Baru tahu dah. Baca kuat. Baca, tak tu. Yang tak ada buku. Baca kuat. Bawah. Syarat sah hukum ialah dengan tumaninah. Berdasarkan hadis. Lagi. Tahap rokok. Tahap rokok yang minimum ialah semua anggotanya berhenti sekejap dan tidak bergerak ke dalam keadaan rokok. Ada. Betul. Kalau asalnya tumaninah tu apa? Ini jawapannya. Semua anggota rokok tu boleh gantilah dengan perkataan sujud, perkataan duduk untuk sujud, boleh ganti. Semua anggota rokok, sejak rokok kan. Kalau tumaninah dalam sujud, ganti dengan sujud. Semua anggota sujud macam tu. Kalau duduk antara sujud, semua anggota duduk untuk sujud. Semua anggota i'tidal boleh ganti perkataan tu. Rokok tu boleh ganti-ganti. Tapi semua anggota tak boleh ganti. Dia mesti. Jadi semua anggota rokok, semua anggotanya berhenti sekejap dan tidak bergerak ketika dalam keadaan rokok atau rokok. Jadi semua anggota berhenti sekejap dan tidak bergerak dalam keadaan sujud. Atau boleh ganti. Semua anggotanya berhenti sekejap dan tidak bergerak ketika dalam keadaan i'tidal. Kan ada 4 tempat tumaninah tadi. Semua anggotanya berhenti sekejap dan tidak bergerak ketika dalam keadaan duduk antara dua sujud. Macam tu. Jadi kena hafal tu semua.
semua anggotanya mesti berhenti sekejap dalam keadaan kalau rokok, kalau sujud. Semua anggota mesti berhenti. Jadi adalah orang yang tidak tergayun-gayun tangan. Sami Allah liman hamidah. Nanti tangan dia ni tak berhenti. Lepas tu terus dia pegang semua dia rokok. Jadi semua anggotanya tak berhenti. Maka maknanya dia tak ada tamadina. Bila tak ada tamadina, solat dia batal. Sebab apa? Sekejap. Dalam satu lagi buku sekejap tu kita letak 3 saat. Kan dalam kitab-kitab lama tu sekadar subhanallah. Jadi subhanallah tu 3 saat. Rokok macam mana tak ada tamadina? Boleh juga tak ada tamadina rokok ni. Okey, cuba baca lagi bawah. Nanti ada contoh rokok di bawah. Di mana dapat dibezakan antara berdiri dan rokoknya. Menambah tunduk rokok melebihi had yang ditetapkan tanpa berhenti sekejap tidak boleh menggantikan tamadina. Menambah tahap rokok yang ditetapkan. Minimum rokok dia tampak sampai ke lutut kalau nak letak, jadi badan tu menegak lagi lah. Paling sempurna rokok ni ialah dia jadi rata. Itu paling sempurna. Tapi nampaknya tetap anak-anak ada juga pakcik atur rokok kepala dia ke bawah. Ada? Dia dapat sunat tak? Dia dapat tak sempurna? Jawapannya tak dapat. Sebab yang paling sempurna rokok ialah lurus. Itu paling sempurna. Baik. Jadi kalau ditunduk lebih pada lurus ni, tunduk, tapi tak berhenti sampai bawah dia naik balik, tak berhenti, tak boleh ganti kata Madinah. Dia mesti berhenti. Jadi model ni tuan-tuan ni nak tunjuk format ni nak ni. Okey, ni nak rokok ni okey. Minal jinnati wan nas. Habis nak rokok dah rokok. Allahu akbar. Kita ni macam ni, rokok macam ni lurus. 1 2 3 bangun sami Allah. Ada tamadina walaupun tak baca apa-apa. Itu cerita tak baca. Tapi kalau dibaca bacaan rokok, pokok ada tamadina. Sebab bacaannya bacaan rokok kan, tasbih rokok dibaca setelah rokok. Dia tak boleh baca okey Allah subhan ni kan dia bergerak lagi ni, dia tak boleh mula baca. Dia baca bila dah rokok, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali, pokok ada tamadina lah. Yang tak ada tamadina ni tentang macam ni. Lakum dinukum waliyadin. Kan? Okey. Allah subhana rabbiyal azim wa subhana rabbiyal azim wa subhana rabbiyal azim. Macam tu. Dia tunduk terusin. Terus lagi. Kemudian naik. Jadi sepanjang bergerak tu dibaca. Tengok ya. Allahu akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Dia rokok. Jadi kan rokok yang tu tadi macam ni paling sempurna. Dia tambah ke bawah tapi tak berhenti. Baik. Tak boleh ganti tamadina. Boleh faham kan? Jadi maksudnya memang kan dia berhenti.
Lepas tu rokok baru ada tamanina. Dia paling kurang 3 second. Tapi kalau baca dengan tepat, kemudian baca tu waktu rokok, pom ada tamanina lah. Betul tak? Kan? Kan? Baca surah Al-Baqarah belakang pertama ni, surah Al-Baqarah habis. Okey lah. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Oh, dah berapa saat dah tu? Lama dah tu kan? Sami'allah. Itu dah. Okey, terima kasih kan. Terima kasih dia. Bukan. Kalau orang tu baca Allahu Akbar, Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, betul tak mana? Oh, Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. 1, 2, 3 sampai bukan. Macam ni, nak beritahu dia macam ni. Kerana ni jenis dia buat wajib dia. Sunat semua dia tak buat. Allahu Akbar. Tangan pun dia tak angkat, tak letak di sini. Dia buat yang wajib dia. Allahu Akbar tu wajib kan. Bismillahirrahmanirrahim sampai pada tadin. Amin pun tak ada. Pada tadin. Allah. 1, 2, 3. Dia bangun. Sah dah salat. Sebab rokok tadi itu yang wajib ni. Wajib tadi maksudnya tapak tangan sampai lutut. Kalau nak letak, kalau dia macam tu pun tak sah. 1, 2, 3. Dia pun bangun. Sah. Itu maksud. Cerita i'tidal tadi itu rokok kan. Jadi kalau Allah, batal lah solat. Sebab dia tak ada berhenti. I'tidal pula. Dan macam tu tadi. Ini saya nampak dengan mata saya waktu Qabliyah Ba'diyah. Waktu wajib tak sebab 3 imam tak laku lah untuk Qabliyah Ba'diyah ni. Waktu tu ni kadang-kadang dia anggap sunat ni dia simple. Jadi dia buat main-main kan. Bagi tujuan. Walaupun 100 rakaat dia buat, dia dikira tidak solat. Sebab tamakninah wajib. Sampai orang kira sampai 30 lah. Apa tadi 18 kan? Rokok, tamakninah dalam rokok. Sampai dia asingkan. Ini nak menggambarkan tamakninah tu mesti. Duduk atau sujud tuan-tuan. Dia bangun. Mungkin Rabbi Dudi wa hamdi wa jubuni wa fa'ni wa zubni wa hdini wa afini wa fu'ani Allahu Akbar. Jadi dia macam dia terus bergerak, tak berhenti. Jadi solatnya habis. Sujud. Satu bulan sujud. Dia pula dia main apa tangan tu. Macam ni. Siapa main tangan dia, bisa panggil ke. Sujud pula. Aku tu sujud kan ada 7. Ngereng macam ni bagi sujud. Allah. Okey, kebetulan jari dia ni macam ni lagi. Jangan patah dia macam ni. Jari dia macam tu lagi. Maksudnya bawah dia satu pun boleh letak kan. Dia baca subhana rabbil a'la bihamdihi, subhana rabbil a'la bihamdihi, subhana rabbil a'la bihamdihi. Dia nak kemudian dia duduk sujud. Macam tu. Sujud dia tak ada ke mana. Sebab dia tak letak jari tu. Dia tak letak jari. Jadi bukan semua anggota. Yang dia letak 5 je. Belakang 2 tak letak. Tapi dia dah lama dah. Dahil dia lama dah sampai. Tamanninah ni tak ada. Sujud kedua pula sujud Allah. Sama juga dia buat selamba je kaki dia kan.
dia tak letakkan yang wajib tadi. Jadi maksudnya ini 5, 2 lutut, 2 tangan, dahi 5. Dia bukan 7. Ya. Kemudian dia henyak kaki dia ni, henyak zoom angkat kepada tak sampai 1, 2, 3, tak sampai 3 second. Antara henyak dengan dia bangun tu, dia tak ada tempat ni. Okey, terima kasih. Sampai 2 mikrofon punya sana punya nak ngajar kan. Jadi bayar ni pun kena 2 sampul surat lah kan. Mikrofon 2, lepas tu tempat 2 juga, sini, sana. Kuliah Zuhur lain semua duduk, yang mana ada 2 tempat kan. Baik, tuan-tuan, ni puati dah tahu ya. Hari ni saya nak cerita Taman Ninah ni. Sebab kadang-kadang bila puati pakcik-pakcik aku solat ni, risau kan. Ya, nanti dia kata dia buat kopiah Zuhur, kopiah Maghrib, tapi sebenarnya dia tak buat sebab solatnya tak sah. Sebab Taman tu wajib. Wajib ni sama macam kepala, tak ada kepala, apilah, matilah. Tuan-tuan, dia kata konsekuensi sikit lah. Kena tegur-tegur sikit kawan-kawan kita yang tak ada Taman Ninah. Ya. Kalau masa ikut imam, saya tak risau sangat sebab dia memang negatif. Ya. Jumaat hari itu saya tegur imam Jumaat. Sebab dia pergi rokok, Allahu Akbar, saya ikut. Allahu Subhan, Sami Allah, dia dah bangun. Saya risaunya tak ada Taman Ninah ya. Dia sebab saya tak sebab Subhana Rabbil A'la pun tak sebab. Dia kata Allahu Akbar, saya follow Subhana Sami Allah, ada bangun. Dia pun tegur lah saya. Sebab dia ustaz, saya bukan lagi tak Arab. Saya tunjukkan imam ni sunnah, rokok elok-elok. Sekira mana orang yang sakit, lemah, yang dipergerakkan dia slow, dia dah habis baca 3 kali tu baru imam naik. Tapi tuan-tuan banyak kali tak takut. Yang kita bawa sekali dia dah naik. Cerita imam nanti kita buat proses imam. Allah Alam. Ada lagi ni nak bagi apa nak? Taman Ninah Okey, apa takrif Taman Ninah tadi? Semua anggota berhenti sekejap sekadar 3 saat. Apa tak? Semua anggota. Minimum lah. Kalau tasbih tadi lebih ada jadi 20 saat kan. Assalamualaikum.